bila saja Joe Biden diangkat sebagai Presiden Amerika, antara pertama dilakukan adalah dia minta Kongres mengeluarkan dana daripada tabung negara itu diberikan pada rakyat direct. Macam mana Jerman buat? Setiap rakyat dapat duduk rumah, jangan bergerak, jangan keluar, makanan cukup. Itu caranya. Hari ini Amerika 6.4%. China, waktu mula-mula kena COVID dulu, kita tengok dalam gambar bergelempangan rakyatnya yang di Wuhan tu, tengah berjalan jatuh, tumbang apa semua. Ditutup sepenuhnya Wuhan. Saya tak silap, saya dalam 3 minggu. Tutup. Tak siapa pun boleh keluar. Tapi makanan ada. Wang ada untuk rakyatnya. Dan hari ini ekonomi China 18.3%. Taiwan, begitu juga. Bila ada musibah, mereka tutup negara dia. Tak bagi orang lain masuk. Mereka menyelesaikan masalah dalam malaman. Tapi pastikan makanan ada. Rakyatnya boleh hidup. Maka hari ini Taiwan mendapat peningkatan ekonominya 82%. Malaysia, bumi tercinta, bumiku, bumi kita semua saudara. Negatif, minus 0.5%. Kenapa ini berlaku? Kenapa semua ini boleh berlaku? Kerana pimpinan tidak memikirkan jauh ke depan. Tak tahu macam mana nak menyelesaikan masalah. Bila ada masalah ni, duk ikut sembrono je. Orang kata begini ikut, orang kata begini ikut. Akhirnya bertelagas sama sendiri. Ini keadaan. Dan saya melihat semalam kemarin, Ketua Pemangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau telah pun membuat satu kenyataan terbuka yang cukup keras berhubung dengan cara kerajaan pimpinan kerajaan menangani COVID-19. Dia katanya nakkan peruntukan daripada rakyat, daripada negara. Ambil, tak ada masalah. Parlimen meluluskan 3 bilion untuk pembelian vaksin. Tapi sejauh mana vaksin itu menyeluruh sampai pada rakyat? Sehingga saat ini perjanjiannya mengikut kenyataan daripada Khairi Jamaluddin, Menteri Sains dan Teknologi, 75% boleh selesai dapat suntikan vaksin. Kalau semua ada suntikan itu, tentulah berkurangan. Tapi sekarang bertambah meningkat. Artinya suntikan vaksinasi itu tidak dapat memenuhi sebagaimana yang dijanjikan. Khairi Jamaluddin kena letak jawatan. You please get out from that bloody minister. You have failed. Sebab dapat duit 3 bilion. So kita nak tanya sekarang ni. Dah lebih daripada 3 bilion, ambil lagi, minta lagi 2 bilion. Kononnya nak beli vaksin. Lepas itu, minta cuba kerajaan menggunakan dana daripada kumpulan wang amanah negara. Puan, tak silap saya lebih kurang 16 bilion. Ni apa benda ni? Berbilion-bilion. Vaksinnya mana? Vaksin tak cukup. Negara kita 32 juta aja. Macam mana perancangan anda? You bertanggungjawab. Kita kena kaji, sebagai kata Anwar Ibrahim kata, dia kata, kaji siapa syarikat yang membekalkan, dari negara mana, apakah wang itu sudah dibayar. Kalau kita dah kena bayar, kena kencing lah kita ni. Apakah negara kita nak kencing dengan pembekal vaksin? Vaksin Pfizer lah, AstraZeneca lah, tak apa benda lah, tak kisahlah. Dia Menteri Sains dan Teknologi. Okey, rakyat dengan berlapang dada. Tak ada kita dengar demonstrasi, jangan ambil duit rakyat untuk beli vaksin. Tak ada. Bajet 2020 pada bulan November lalu meluluskan untuk Kementerian Sains dan Teknologi memesan vaksin dengan nilai 3 bilion, bukan 3 juta, brother. Bukan 300 ribu. Bukan 30 juta. Bukan 300 juta. 3 bilion. Mana vaksin tu? Berapa nilai satu dos tu? Adakah perincian dilakukan? Adakah semak dan imbang? Syarikat mana yang kamu gunakan untuk membawa masuk vaksin ini? Jangan sedap saja, brother. Saya sebab itu, saya bila sebut Khairi ini, saya agak ada pandangan saya lah, sebab sewaktu dia berada tingkat 4 zaman Tun Abdullah Badawi tu, saya dah worried. Waktu Tun Abdullah mula-mula jadi Perdana Menteri, rakyat semua sokong. Tapi bila hadirnya Khairi Jamaluddin, melelong habis. The beginning of all. Saya tidak akan percaya pada dia. Dan sekarang ni dia diberi diberi amanah, tanggungjawab untuk memastikan negara kita mempunyai vaksin. Buat peruntukan kewangan.
Tak tahulah berapa. Perinciannya bagaimana? Nak 3 bilion. Okey, kemudian tak cukup lagi. Nak 2 bilion. Kemudian katanya ini minta baru ni, kata 16 bilion. Apa benda ni? Apakah mereka mengambil kesempatan di saat rakyat tengah tenat? Rakyat dalam diburu ketakutan oleh ancaman daripada COVID-19. Mau melatih. Explain, yes, we need. Khairi Jamaluddin mesti menjawab, memberi penjelasan secara tuntas. Berapa nilai satu dos? Berapa dos yang masuk ke negara kita ini? Kalau nilai satu dos itu RM10 atau RM100, kalau masuk sini, katalah RM300,000 ke, sejuta ke, kalau sejuta yang 1 juta dos, nilai 100, baru 10 ni, tak sampai lagi 1 bilion. Kita dah pakai 3 bilion. Ini perkiraan orang yang macam saya lah. Nah, dia kena jawab. Dan dia tak boleh lari dari tanggungjawab ini. Dan pastikan bahawa SPM Suruhanjaya Pencegah Rasuah kena intai. Syarikat mana yang digunakan untuk memesan ini? Segala perhubungan, data-data, macam mana dia mula-mulanya, perjanjiannya, isi kandung perjanjian macam mana. Ni sekarang ni kita terkapai-kapai ni. Sebab bila dia dah mengatakan tak berapa itu mencukupi, tak boleh dapat lagi suntikan kedua dan ketiga, dan adalah side effect dan sebagainya, kamu bertanggungjawab. Kamu tak boleh lari dari tanggungjawab ini. Jangan semuanya letak atas bau ada apa-apa, atau letak di atas bau ketua pengarah Kementerian ini Kesihatan. Bagi saya tak fair. Memanglah kita meragui dari awal lagi kenapa kementerian dia diberi oleh kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin untuk memesan vaksin ini, kenapa tidak diberi direct kepada Kementerian Kesihatan? Kementerian Kesihatan selama ini telah pun melaksanakan dengan baik. Negara kita berhadapan dengan wabak kolera, kita berhadapan dengan wabak taun, kita berhadapan dengan wabak ini HIV, kita menghadapi masalah dengan Ebola. Malahan kita berhadapan juga dengan masalah one time is a Vietnam Rose. Ada berlakunya gonorrhea lah, syphilis lah. Kementerian Kesihatan memesan. Tak ada guna pun kepada sains dan teknologi. Okey, rakyat. Kita ada tahun batuk kering. Malahan dulu, one time, dulu negara kita ada TB. Ada satu hospital khusus TB. Diwujudkan dekat jalan Pahang. Akhirnya masalah TB ini bukan lagi merupakan ancaman. Kita ada menghadapi masalah satu ketika di Sungai Buloh. Dulu sebut saja hospital Sungai Buloh ni, semua ngeri. Kenapa? Kerana hospital Sungai Buloh itu terkenal sebagai penyakit kusta. Jangan lupa, Kementerian Kesihatan melaksanakan tugas dengan baik dan tuntas. Bukan lagi masalah kusta itu menjadi menjadi masalah kita. Dan hospital Sungai Buloh sekarang ni jadi tempat untuk rawatan COVID. Nah, ini kejayaan Kementerian Kesihatan. Tiba-tiba sekarang ni nak memesan vaksin ini, gunakan kementerian di bawah Kementerian Khairi Jamaluddin. Walu lah jawabnya. Betul lah kata Habib tu. Dan kita tidak mahu. Kita mahu supaya siasatan dilakukan. Kita mahu secara tuntas Khairi Jamaluddin menjelaskan kepada rakyat. Sebab itu kita minta Parlimen bersidang. Saya bila dengar kenyataan daripada Ketua Pembangkang, Datuk Seri Anwar Ibrahim, tentulah beliau mendapat input-input. Tentulah dia mendapat banyak pandangan-pandangan, terutama daripada Kementerian Sains dan Teknologi. Pandangan daripada Kementerian Kesihatan. Jangan lupa, isteri beliau lah seorang doktor. A qualified doktor. Jadi kalau sekarang ni, kenapa Kementerian Kesihatan tidak diberi tanggungjawab untuk memastikan negara kita memperolehi vaksin daripada negara luar? Dan mesti ada dia punya kaji selidik sejauh mana impak setiap ubat itu. Macam kita gunalah. Kalau sakit malaria, ini ubatnya. Kalau penyakit TB, ini ubatnya. Batuk kering, ini ubatnya. Biarlah Kementerian Kesihatan. You are not a bloody doctor lah, Khairi Jamaluddin. Betul lah anda dinasihat oleh pegawai anda, itu sains dan teknologi. Mulalah mewujudkan mesti sains data. Apa nak jadi ni negara kita ni? Bertanggabu. Saya dalam keadaan begini, saya bersimpati juga dengan Datuk Adham Baba. Akhirnya dia terpaksa memikul. Oh, the problem yang jadi masalah sekarang ni. Dan hari ini yang paling teruk kena maki, kena berlasah dengan warga adalah Naib Presiden UMNO, Datuk Seri Sabri. Kerana dia membuat pengumuman yang disediakan oleh bahagian COVID-19. Dia baca, dia nyatakan, dia beri explain.
Sepatutnya tugas memberi penerangan ini diberilah kepada Menteri Penerangan. Kerana anggota dalam pemerintahan darurat, menteri yang ada yang menganggotai jawatan kuasa darurat waktu Maghera dulu, Menteri Kewangan, Menteri Penerangan. Menteri Penerangan adalah salah seorang anggota yang ini ada dalam perlembagaan. Sila semak. Apabila nak mewujudkan Maghera negara ini ataupun perintah darurat, pentadbiran pemerintahan darurat, Menteri Penerangan mesti berada sebagai jawatan kuasanya. Kenapa Menteri Penerangan dibawa begitu saja? Dia sebab Menteri Pertahanan dia jagalah, fikirlah soal aspek pertahanan. Kalau kita nak berperang ke, senjata cukup ke, senjata tak cukup ke, tentera cukup ke, bagaimana nak deploy anggota tentera kita, itu tugas Menteri Pertahanan. Menteri Dalam Negeri, macam mana nak jaga keselamatan, pastikan ada kawalan. Ini Menteri Dalam Negeri. Yang memberi penerangan, penjelasan adalah Menteri Penerangan dan Komunikasi. Kenapa dia disingkirkan? Ini persoalan. Dan bila kita memesan ubat-ubat, mestilah melalui Kementerian Kesihatan. Bukan sehari, sejak negara kita wujud, selepas kita mencapai kemerdekaan. Dan Kementerian Kesihatan mampu menyelesaikan banyak masalah. Tapi keadaan sekarang ni dah tergabung. Letihlah macam ni, kita sambung lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam dan besok sambung lagi. Jangan lupa intai-intailah ke masjid. Mudah-mudahan dapat jugalah kita bersemayang, ada solat Jumaat. Saya tak tahu. Saya cuba juga. Gambarnya bila tengok muka saya, gambar dia kesian, bagi masuklah. Kalau tak ada, tak apa. Anda pikullah dosa-dosa saya kerana tidak dapat melakukan ibadat solat Jumaat. Okey? Selamat malam.